Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, jadi pada minggu lepas PDPR kita adalah berfokuskan kepada pengenalan kepada apa itu pencukaian, apa jenis-jenis pencukaian dan bagaimana kita nak mengira pendapatan bercukai, kita nak mengira cukai pendapatan, kemudian ada potongan cukai bulanan kan. Jadi itu yang kita dah belajar untuk minggu lepas. Okay, jadi untuk minggu ini, fokus PDPR kita adalah sama juga macam minggu lepas, iaitu kita akan memperkasakan cara untuk kita mengira cukai pendapatan, mengira cukai pendapatan melibatkan rebat cukai dan yang terakhir iaitu mengira cukai pendapatan dan potongan cukai bulanan. Jadi itu adalah fokus PDPR kita pada hari ini. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita akan pergi kepada soalan pertama kita iaitu soalan mengira cukai pendapatan. Okey, seperti yang kamu telah tahu cukai pendapatan ini dia melibatkan pengiraan di mana pengiraan dia melibatkan jadual ini. Melibatkan jadual kadar cukai pendapatan. Ini. Okey, jadi jadual kadar cukai pendapatan ini dia sebenarnya telah ditetapkan oleh kerajaan dan dia juga boleh berubah mengikut polisi kerajaan seperti yang terkandung dalam belanjawan tahunan. Okey, jadi untuk soalan mengira cukai pendapatan ini selalunya kadar cukai pendapatan ni kalau masa exam dia orang akan bagilah jadual ni. Jadi kita hanya perlu merujuk jadual ini untuk membuat pengiraan kita. Jadi kita tanpa melengahkan masa, kita tengok soalan yang diberi. Okey, jadi soalan dia. Diberi bahawa pendapatan bercukai Encik Tan pada tahun 2020 ialah sebanyak 42,770. Jadi kehendak soalan dia nak kamu hitung cukai pendapatan Encik Tan bagi tahun tersebut. Jadi dia nak kita kira cukai pendapatan Encik Tan bagi tahun tersebut. Berapa cukai pendapatan yang perlu Encik Tan bayar pada tahun 2020 itu. Itu adalah kehendak soalan yang dia nak. Okey, jadi penyelesaian untuk soalan ini saya tulis dekat sini penyelesaian dia. Okey, jadi penyelesaian dia adalah kita cari dulu pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai bagi Encik Tan pada tahun 2020. Okay, jadi saya kelaskan dia dekat sini. Okay, jadi pendapatan bercukai Encik Tan ini tadi adalah sebanyak 42,770. Jadi itu adalah pendapatan bercukai Encik Tan pada tahun 2020. Okey, kemudian langkah yang seterusnya kita rujuk jadual yang diberi ini. Kita rujuk jadual ini. Okey, jadi kita tengok jadual tersebut yang 42,000 itu dia jatuh dekat bahagian mana. Okey, jadi 42,000 itu dia jatuh dekat bahagian ini kan. 35,000 hingga 50,000. Jadi langkah yang kedua dia, selepas kita dah tengok ini, kita tulis pula cukai bagi RM. Salah. Bagi RM 35,000 pertama berapa cukai dia? Kita tengok dekat bahagian ni. Cukai dia adalah sebanyak 600. Jadi
cukai bagi 35,000 pertama adalah sebanyak 600. Jadi itu adalah cukai bagi 35,000 pertama. Okey, kemudian kita kira pula cukai. Langkah ketiga adalah kita kira pula cukai atas baki berikutnya. Kita kira cukai atas baki berikutnya pula. Jadi pengiraan dia adalah cukai pendapatan tadi iaitu sebanyak 42,770 itu kita tolakkan dengan 35,000. Kemudian kita darab dengan kadar dalam peratus. Okey, jadi di sini kadar dalam peratus dia adalah sebanyak 8%. Jadi kita darab dengan 8%. Dan apabila kita selesaikan equation ini, kita akan mendapat RM621.60. Okey, jadi cukai pendapatan ini kita tambahkan semula cukai bagi 35,000 pertama tadi. Okey, jadi cukai bagi 35,000 pertama tadi adalah 600. Jadi 600 kita tambah dengan cukai atas baki berikutnya iaitu RM621.60. Okey, jadi jawapan dia cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Tan pada tahun 2020 adalah sebanyak RM1,221.60. Jadi itu jawapan untuk soalan ini. Jadi untuk soalan mengira cukai pendapatan ni senang sahaja. Dia melibatkan pengiraan yang senang sahaja berdasarkan kepada jadual yang diberi. Di mana yang pertama, langkah pertama dia adalah Okey, jadi ini langkah pertama dia, kamu perlu cari dahulu pendapatan bercukai. Jadi pendapatan bercukai bagi Encik Tan adalah sebanyak 42,770. Kemudian kamu rujuk jadual yang diberi ini, kamu cari jumlah 42,770 ini jatuh dekat bahagian mana. Disebabkan dia jatuh dekat bahagian ni, jadi kita akan rujuk bahagian ini sahaja. Kita rujuk dekat bahagian ini sahaja. Kemudian kamu tulislah langkah kedua dia, kamu tulis bahawa cukai bagi 35,000 pertama adalah 600. Jadi dikenakan, kalau 35,000 ke atas akan dikenakan sebanyak 600. Kemudian cukai atas berikutnya, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini kamu akan cari cukai atas berikutnya. Cara kamu cari adalah kamu tolakkan pendapatan bercukai ini, kita tolakkan dengan 35,000 ini. Kita tolakkan dengan 35,000 dan kita darab dengan kadar dalam peratus, iaitu di sini adalah 8%. Kemudian kita akan dapat cukai atas baki berikutnya. Dan langkah yang terakhir, langkah yang keempat adalah kita kira cukai pendapatan, iaitu kita kira semula cukai 600 ini tadi, iaitu cukai bagi 35,000 pertama iaitu 600, dan kita tambahkan dengan cukai atas baki berikutnya iaitu sebanyak RM621.60. Jadi ini jawapannya, iaitu RM1,221.60. Jadi untuk bahagian ni senang saja. Jadi saya harap kamu faham. Okey, seterusnya soalan yang kedua pula. Yang kedua ni pula, dia still mengira cukai pendapatan, tetapi ini melibatkan rebat cukai. Jadi sebelum kita kira cukai pendapatan yang melibatkan rebat cukai ini, semasa PDPR yang lepas saya ada bagi tahu bahawa terdapat dua jenis rebat cukai. Dua jenis rebat cukai. Yang pertama adalah rebat cukai sebanyak 400. Di sini saya tulis
sedikit info dekat kamu. Okey, ini info dia, sedikit info. Jadi yang pertama kita ada rebat cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai jika pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000. Okey, jadi cukai ini hanya akan diberikan kepada seseorang itu jika pendapatan bercukainya, okey, jadi ini akan hanya diberi jika pendapatan bercukai dia. Jadi pendapatan bercukai adalah kurang ataupun tidak melebihi RM35,000. Jadi itu untuk rebat cukai yang pertama. Jadi ini adalah jenis rebat cukai yang pertama. Yang kedua pula, rebat cukai juga akan diberikan iaitu yang berbentuk jumlah bayaran zakat fitrah oleh warga negara Islam. Jadi itu juga merupakan rebat cukai, iaitu jumlah bayaran zakat ataupun zakat fitrah oleh warga negara Islam di Malaysia ini. Jadi itu pun dikira sebagai rebat cukai juga, bergantung kepada berapa zakat yang dibayar oleh seseorang itu. Okey, jadi tanpa membuangkan masa, kita akan tengok soalan yang diberi. Okey, jadi di sini soalan dia adalah pendapatan bercukai Cik Aini ialah RM34,980. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Cik Aini. Okey, jadi sama juga yang pertama. Langkah yang pertama yang perlu kita buat adalah kita cari pendapatan bercukai Cik Aini. Di sini telah terang dinyatakan bahawa pendapatan Encik Aini adalah sebanyak RM34,980. Okey, jadi di sini kita tulis pendapatan bercukai adalah sebanyak RM34,980. Kemudian kita rujuk dekat bahagian ini. Kita rujuk dekat jadual ini. Kita rujuk angka ataupun jumlah 34,980 itu jatuh dekat mana? Jadi dia jatuh dekat bahagian ini. Bahagian yang ketiga ini. Jadi kita tulis yang kedua, kita tulis cukai bagi RM. Ini RM20,000 pertama ialah sebanyak RM150. Jadi itu langkah yang kedua. Okey, langkah yang ketiga pula. Langkah yang ketiga seperti yang kita telah belajar tadi. Langkah yang ketiga adalah kita cari cukai atas baki yang berikutnya. Kita perlu cari cukai atas baki yang berikutnya. Cara untuk kita cari cukai atas baki yang berikutnya adalah kita tolak pendapatan bercukai iaitu sebanyak 34,980. Kita tolakkan dengan 20,000 ini. Kita tolakkan dengan 20,000
kemudian kita darab dengan kadar dalam peratus. Di sini kadar dalam peratusnya adalah sebanyak 3%. Dan apabila kita sudah tolak dan darab, kita akan mendapat cukai atas baki berikutnya sebanyak RM449 dan 40 sen. Jadi itu adalah cukai atas berikutnya. Kemudian dinyatakan bahawa ini adalah rebat cukai tadi. Kita tengok rebat cukai di sini, jenis rebat cukai di sini. Di sini ada 2 jenis rebat cukai. Jadi yang pertama, dinyatakan bahawa kalau rebat cukai sebanyak 400 akan diberikan kepada pembayar cukai jika pendapatan bercukainya adalah tidak melebihi RM35,000. Jadi di sini terang bahawa pendapatan bercukai bagi Cik Aini adalah tidak melebihi RM35,000. Jadi Cik Aini dikenakan ataupun diberikan rebat cukai sebanyak 400. Jadi kita langkah keempat dia adalah rebat yang layak untuk Cik Aini adalah sebanyak RM400. Sebanyak RM400. Itu adalah rebat yang layak diterima oleh Cik Aini. Kemudian barulah kita kira cukai pendapatan. Kita akan kira cukai pendapatan Cik Aini, iaitu yang pertama kita akan tambahkan cukai bagi RM20,000 pertama tadi adalah sebanyak RM150. Kita tambahkan dengan cukai atas baki berikutnya iaitu RM449.40 dan Encik Aini layak menerima rebat tadi kan. Jadi kita tolak dengan RM400. Kita tolak dengan RM400. Jadi jawapan dia akan menjadi RM199.40. Jadi ini jawapan dia, rebat yang rebat pula cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Cik Aini yang melibatkan rebat cukai. Jadi perbezaan antara soalan tadi dengan soalan ini, di mana soalan ini kamu perlu masukkan rebat cukai ini. Masukkan rebat cukai ini, kemudian kamu tolakkanlah. Selepas kamu dah menambah cukai pendapatan tadi, kamu tolakkan dengan rebat cukai yang Cik Aini ini layak. Jadi ini jawapan dia. Jadi saya harap kamu faham untuk bahagian ini. Seterusnya kita akan tengok mengira cukai pendapatan dan potongan cukai bulanan pula. Jadi pada PDPR yang lepas juga saya dah bagi tahulah apa itu cukai potongan cukai bulanan. Jadi potongan cukai bulanan ni ialah potongan sebahagian daripada pendapatan bulanan seorang individu untuk pembayaran cukai pendapatan untuk tahun semasa. Jika cukai yang perlu dibayar itu melebihi jumlah PCB, maka baki cukai perlu dibayar kepada LHDN. Maksud dia di sini kalau cukai yang perlu dibayar itu melebihi jumlah PCB potongan cukai bulanan, maka baki cukai kita perlu bayar kepada LHDN. Tetapi jika cukai yang perlu dibayar itu kurang daripada jumlah PCB, maka lebihan amount yang dibayar untuk PCB akan dipulangkan oleh pihak LHDN kepada pembayar cukai. Maksudnya di sini kalau cukai yang kita bayar itu melebihi jumlah PCB, maka kita perlu bayar kepada LHDN. Tetapi kalau cukai yang kita bayar itu kurang daripada jumlah PCB, pihak LHDN akan mengembalikan semula lebihan amount yang kita bayar itu kepada kita lah.
Itu yang dimaksudkan dengan potongan cukai bulanan ini. Jadi kita tengok bagaimana soalan yang melibatkan potongan cukai bulanan ini. Jadi kalau soalan yang melibatkan mengira cukai pendapatan dan potongan cukai bulanan, selalunya soalan dia berbentuk macam ni lah. Dia akan bagi dua soalan dekat kamu. Jadi soalan dia, pendapatan bercukai Puan Kor bagi tahun 2020 ialah, di sini saya ada typo sikit tak apa, kita padam. Ialah saya ulang semula. Pendapatan bercukai Puan Kor bagi tahun 2020 ialah sebanyak RM58,260. Gajinya dipotong sebanyak RM200 setiap bulan untuk potongan cukai bulanan, iaitu PCB. Jadi soalan yang pertama, dia nak kamu hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Kor. Seperti yang soalan-soalan yang kita jawab tadi, itu soalan A, itu cara pengiraan dia. Untuk B pula, adakah Puan Kor perlu membuat bayaran baki cukai